Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi juga dan juga selamat petang kepada anak meriksa. Okey, kali ini cikgu bersiaran daripada sekolah lah ya. Okey, jadi rakaman ni cikgu buat daripada sekolah. Okey, seperti biasa mari kita ke JCS ya, jom cerita sains ya. Okey, masih lagi di bawah tajuk yang sama. Okey. Okey, masih lagi di bawah bab unsur dan bahan ya. 8.2 jadual berkala unsur moden. Okey, so pada hari ini kita akan melihat menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif ya. Okey, kalau sebelum ni anda telah mempelajari bagaimana unsur-unsur itu disusun dalam jadual berkala. Kemudian kelas yang sebelum ini ialah bagaimana anda menyusun atau melakarkan elektron ya. Masih ingat lagi konfigurasi elektron. Ya, yang bermula dengan susunan pertama ialah 2, kemudian diikuti dengan 8, kemudian diikuti dengan 8 ya. Itu ialah bagi unsur yang berada di antara nombor 1 hingga nombor 20, betul kan? Okey, selepas daripada 20 tu maknanya bermula dengan 21, susunan dia sudah berbeza. 2, 8, 18 dan seterusnya ya. Okey, so hari ini kita nak melihat bagaimana susunan pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, seperti biasa bagi mereka yang ada buku teks, sila buka buku teks. Okey, bagi yang ada buku teks, sila buka muka surat 173 173. Okey. Pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, so cuba imbas kembali dalam bab ini kamu akan mempelajari yang pertama ialah atom. Kemudian kamu mempelajari molekul. Kemudian yang ketiga ialah unsur yang mempunyai ion ya, iaitu bercas positif ataupun bercas negatif. Okey, mari kita lihat ya. Okey, anda telah belajar tentang pembentukan ion positif dan ion negatif semasa di tingkatan 3. Okey, dah belajar dulu kan? Okey, secara ringkas. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey ya, tidak stabil. Jadi untuk semua yang kehidupan ini, apa-apa benda pun dia perlukan kepada kestabilan. Okey, bila stabil maka dia relax lah. Okey, sama juga dengan bahan ya. Jadi maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Jadi sama dengan manusia pun. Jadi atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada atom lain atau menerima. Okey, ada dua kata kunci di sini. Untuk stabil dia kena derma. Dan untuk stabil juga dia perlu menerima. Okey, cuba kita imbas kembali dalam kehidupan kita manusia. Orang kaya, orang miskin. Betul kan? Bagi orang kaya untuk membersihkan hartanya ya, dia kena keluarkan zakat. Betul kan? Jadi maksudnya dia kena derma untuk menyucikan hartanya. Okey, bila suci maka dianggap stabil. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, bermaksud masih lagi harta kita tidak bersih. Dengan arti kata lain, harta kita tidak diberkati oleh Allah. Dengan arti kata lain, dia tidak stabil. Okey, itu bagi orang kaya. Bagi orang miskin pula, dia perlu menerima. Jadi samalah yang ni, unsur juga dia perlu menerima. Tapi bukan menerima duit, menerima elektron daripada si kaya. Menerima duit zakat daripada orang kaya. Barulah stabil. Jadi sama. Jadi pada petala terluar daripada atom lain oleh ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil. So ada dua keadaan Kalau kata dia menderma maka dia stabil, maka dia dikategori sebagai duplet. Dan kalau lagi orang yang menerima pula, dia menerima dan menjadi stabil, dia dianggap sebagai oktet. Okey, so itu beza duplet dan oktet. Okey, mari kita lihat lagi. Okey, susunan duplet. Sini dia. Susunan elektron duplet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai dua elektron pada petala yang pertama. Maknanya dia stabil lah, dua kan. Bagi petala pertama dia mesti dua. Okey. Susunan elektron duplet, tadi tu apa dia? Duplet Susunan elektron oktet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okey, ada sedikit kesilapan tadi Okey. Yang nak kata bila oktet bila duplet jumlahnya ialah 2. 2 Dan manakala oktet. Oktet ni maksudnya octagon, okta. So okta tu ialah 8. Okey, 8 jadi ada 8 elektron di luar. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Okey, octet. So dia bila kata 8 je, maka dia octet, makna stabil. Okey, bagi yang satu lagi tadi, dia duplet ya, duplet dua. So dia ada dua elektron di luar. Petala paling luar paling luar, bukan paling dalam. So kalau lihat ni paling dalam ialah, nampak yang dalam ada berapa? Dua kan? Dalam, satu, dua. Tapi masalahnya bagi unsur ni dia ada petala yang di luar. So di luarnya ialah 8. Jadi ini dikenali sebagai octet ya. Manakala yang tadi paling luar dia ialah 2, dia dikenali sebagai octet. Duplet ya. Okey, selama betul kan tadi ya. Okey, apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom ini mempunyai zarah bercah yang disebut sebagai ion. Okey, bila dia menderma atau menerima elektron, dia akan bercas. So dikenali sebagai ion. Jadi ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Jadi nak kata bila menderma dia positif. Betul lah kan? Kalau orang yang boleh mengeluarkan zakat, bermaksud orang itu berfikiran positif. Dia yakin bahawa segala hartanya daripada Allah, jadi dia dapat 10,000, jadi 10,000 tu bukan milik dia sepenuhnya. Ada sebahagian daripada itu ialah untuk orang lain, iaitu dia perlu keluarkan zakat. Jadi maksud fikirannya sentiasa positif. Jadi betul lah, ion positif, maknanya diri dia positif. Dan sebaliknya pula, ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Jadi yang menerima ni dianggap negatif. Jadi bukanlah nak kata orang miskin tu negatif, tidak kan. Jadi maksudnya dia menerima tu dia kuranglah sikit kot berbanding orang yang menderma kan. Sebab itu the more you give, the more you get. Bermaksud lebih banyak anda menderma, memberi, anda akan dapat balik. Okey. Sebagai contoh, magnesium mempunyai 12 elektron. Okey, lihat 12 elektron. Jadi susunannya 2 8 2. Betul kan? Okey, so seperti dalam yang dinyatakan di sini. Okey, so 282. Jadi bermaksud petala yang paling luar, ini dapat mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, bagaimanakah? Bagaimana untuk stabil? Adakah lebih mudah untuk atom menderma 2 elektron atau menerima 6 elektron? Okey, so lihat ni Jadi kita lihat magnesium, dia punya susunannya ialah 282. Betul kan? 282. Jadi 2 di dalam, kemudian 8 kan? Dan luar sekali 2. Okey. So dalam hal ni, magnesium dia lebih mudah menderma ke lebih mudah menerima? Kan? So kalau lihat di sini, oleh kerana dia ada 2 saja di sini. Kalau 2, dia nak capai stabil, dia perlu dalam kedudukan 8. Okey, jadi mana? 2 nak buang ataupun 2 nak tambah 6 supaya dia jadi 8. Sebab target dia mesti jadi 8 kan? Bila jadi 8 baru dia anggap stabil. So maknanya octet, dalam keadaan octet. Okey, sudah tentu jawapannya ialah dia lebih baik menderma. Derma 2 elektron. Okey, so bila dia derma, maka hilanglah petala paling luar, betul Paling luar ni hilang sebab 2 ni dah dibagi bagi pada yang lain. Jadi dia akan tinggal begini. Dia jadi 8 di luar. Jadi ion magnesium dia mempunyai charge 2 positif Okey, mari kita lihat klorin pula. Klorin mempunyai 17 elektron. Jadi susunannya 287. Betul kan? Jadi petala paling luar ada 7. Jadi 7 ni nak capai jadi 8, dia lebih baik menderma ke atau dia lebih baik menerima? Salah satu jawapannya dia lebih baik menerima. Sebab dia dah ada 7 dah. Kan, dah ada 7. Jadi dia nak dapat 1 lagi. Jadi lebih mudah dia dapat 1 daripada dia nak mengeluarkan 7 tersebut. Memanglah the more you give, the more you get. Memberi itu lebih baik. Tapi dalam hal ini lebih mudah kalau diterima. Jadi sebab itu dia terima 1 elektron, menyebabkan bahagian luar sekali akan menjadi 8. Okey, so bila dalam keadaan begini, dia dalam wujud dalam keadaan berion, disebut ion klorida. Jadi jumlahnya ialah 288. Yang tadi 287 kan, dia tak stabil. Jadi dia tambah 1, maka dia jadi 288. Bila dalam keadaan 288, dia sangat stabil dan dia wujud dalam keadaan berion atom ini akan cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil dengan cara menderma atau menerima elektron daripada atom lain. Okey, jalankan aktiviti. So aktiviti ini ialah eksperimen lah, tak apalah. Okey, so dalam hal ni kita lihat bahawa yang mengawal mengawal pengaratan ialah proses.
Bagaimana besi kan yang berkarat ni biasanya besi. So besi ini dia akan teroksida dengan arti kata lain dia akan berkarat kan. Jadi itulah masalahnya. Jadi kalau kita lihat di sini besi bila karat masalah lah kan. Salah satu masalah utama dihadapi oleh pengguna jambatan dan kenderaan ialah pengaratan. Oleh itu, penyelenggaraan jambatan atau kenderaan ialah satu cabaran kepada ekonomi negara. Permukaan bahagian atom, contohnya besi, perlu dikekalkan dalam keadaan baik. Kan? Jadi, itulah proses bagaimana ia berlaku. Okey, jadi cikgu rasa itu saja hari ini dan kita lihat pada buku amali pula. Okey, bagi buku amali, sila buka muka surat 116 116. Okey, pembentukan ion positif dikenali sebagai cation ion dan ion negatif dikenali sebagai anion. Cation, anion. Senang yang ingat. PK. N positif cation, positif cation. Negatif PK PK P positif, K cation, N negatif, A anion. Okey, mari kita lihat contoh aluminium. Aluminium mempunyai nombor proton 13. Jadi susunan konfigurasi elektronnya ialah 283. Betul kan? So jumlah dia ialah 13. Okey, jadi atom aluminium mempunyai 3 elektron valence. 3 elektron valence ni maksudnya di bahagian petala paling luar dia ada 3 elektron. Okey. Jadi setiap atom elektron menderma. Jadi kalau 3 ni lebih baik dia kekal ke atau lebih baik dia keluar? Derma. So jawapannya derma menderma 3 elektron. Dia menderma 3 elektron untuk mencapai susunan oktet yang lebih stabil, Okey, lihat aluminium pula. Aluminium tadi kan. Jadi dia ditulis, ion aluminium ditulis sebagai Al, kemudian ada kuasa 3+. Ada. So bila ada kuasa ni dianggap sebagai berion. So 3+ maksudnya ion positif. Ion positif. Jadi persamaan kalau kita tulis begini. Al ialah nama ringkas bagi aluminium dari nama kimia dia. Okey. So dia wujud dalam keadaan Al kuasa 3+ dengan ditambah dengan 3 elektron. Jadi dia menderma. Okey. Jadi bila ditulis dalam gambar rajah beginilah aluminium. So pada asalnya kalau kamu lihat petala yang paling luar dia ada bawah. Ada 3 kan? 1 2 3. Okey, ada 3 je. Jadi untuk capai jadi 8 dia kena tambah 5. Jadi nak tambah 5 ke ataupun nak buang 3? Mana yang lebih mudah? Jawapannya sudah tentu dia derma, dia buang 3 tu Okey, so bila buang 3 petala paling luar hilang, tinggallah 2 petala saja. Tapi dia tulis dalam bentuk ion So bila bentuk ion mesti dia tulis dalam bentuk kurungan. Okey, petala paling luar dibuang dibuang kan, yang bulat luar dia 3 tadi kan, dibuang dan ditulis 3 tambah, bukan tambah 3 cara penulisan ion ialah nombor dulu baru diikuti dengan jenis sama ada positif, bercas positif atau bercas negatif. Okey, jadi susunan elektron begitu jadi 283 itu yang pertama. Okey, 283. Okey, jadi charge protonnya ada berapa? 13. Charge elektron je pun negatif 13. Jadi jumlah charge kosong lah kan? Tambah 13 tolak 13 kosong. Okey, itu dalam keadaan atom. Okey, tetapi apabila dalam keadaan ion, tadi 283 betul. Tapi dalam keadaan ion yang 3 tu telah hilang. 3 tu telah didermakan. Okey, 3 tu telah didermakan, maka dia tinggal 3 hilang 28 sahaja. Jadi charge proton ada 13. Okey, charge elektron dia 2 tambah 8. 2 tambah 8 10 kan. Jadi charge elektron ni 10. Jadi jumlah charge yang berbaki ialah 3. Sebab itu di petala paling luar tu ada 3 kan. Tapi 3 itu perlu didermakan untuk mencapai
oktet. Okey, itu saja. Okey, mari kita lihat pembentukan ion negatif pula. Sama, konsep yang sama, kali ini negatif ya. Okey, negatif kita lihat ion apa? Klorin. Ada 17 kan? 17. So, atom klorin susunannya ialah 287. Betul kan? Okey, atom klorin membunyi petala paling luar ada berapa? 287. Kita lihat yang paling luar. So, paling luarnya ialah 7. Kan? 7 lah. Jadi setiap atom klorin menerima 1 elektron. Jadi untuk stabil dia perlu terima 1 elektron ya. Daripada dia buang 7 tu ke dalam petala terluar untuk mencapai susunan oktet. Okey, jadi ion klorin ditulis sebagai Cl negatif 1. Okey, kenapa negatif ya? 1 negatif ya. Okey, so persamaannya ialah okey, klorin tambah 1 elektron. Kan dia perlu tambah kan sebab dia duanya 7. Jadi dia perlu tambah 1. Maka jadilah ion negatif klorin, ion klorin yang bercas negatif. Okey, lihat gambar aja. Okey, lihat yang paling luar ada berapa tadi? Dalam keadaan atom, yang paling luar ada tu ada 7 kan. Okey, cuba kira. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, bila 7 nak buang payah, kita terima 1 elektron So bila terima 1, okey, jumlah jadi berapa? Jadilah 8, betul kan? Okey, cuba tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Betul kan? Okey, jadi susunannya sudah berubah. Okey, jadi lihat susunan elektronnya adalah 288. Charge proton dia ada 17, tapi bila ada charge apa dia 10 elektron Okey, 13 proton dan charge elektronnya ada 18. Sorry. Charge protonnya ada 17, tapi charge elektronnya ada 18 Kenapa dia tulis charge 13 Silap ni. Charge 13. Silap tu Okey, tak apa. Okey, so dia akan jadi minus 1 minus 1. Okey, charge protonnya 17, elektronnya ada 18 apabila dia diionkan. Jadi dia ada lebih negatif 1. Jadi negatif 1 telah dia akan ditulis sebagai apa tu? Sebagai Cl negatif 1. Okey. Okey, itu saja. Jadi seperti biasa, sila lihat dalam Google Classroom nanti apakah tugasan yang akan seberi di sana Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.